Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semati Fadilatul Imam Si Jawatan Kuasa Surau Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, dan selamanya marilah kita merafakkan syukur hadrat Allah taala. Sama-sama kita mulakan dengan selawat tafridiyah. Mudah-mudahan Allah taala memberikan ketenangan kepada kita di saat hari ini. Tuan-tuan ramai yang diuji oleh Allah taala. Walaupun hujan berlebat, tadi pun sangkut banjir belakang rumah. Tu kalau masuk sikit lagi lorong saya tu habis. Lama dah tak banjir macam ni sebab tuan-tuan empangan mengkuang tu dah naik. Ini lama. Jadi tak apalah, kita selawat, mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan yang ditimpa musibah. Mudah-mudahan Allah berikan juga kepada kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin النازي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النازي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي
تنحن به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النذير تنحن به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita sambung kembali tuan daripada kitab Sirah Nur Yaqin, daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan, dan kita pun sudah melepasi daripada bulan ataupun disebut hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayangnya, cintanya kita tuan-tuan akan baginda bukan sekadar hanya pada bulan Rabiul Awal, bahkan dia akan berterusan sehinggalah saat kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka sebab itulah kenapa para ulama menyebutkan perlunya ada dalam diri kita, iaitu sunnah perjuangan. Sunnah perjuangan tuan-tuan, sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mempertahankan agama Allah Ta'ala sehingga baginda wafat. Maksudnya baginda tidak pernah lupa akan umatnya tentang agama, tentang Islam. Pengorbanan Nabi, masa tuan-tuan, dan segala macam bentuk pengorbanan telah dilaksanakan sepenuhnya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau kita tengok tuan-tuan, Nabi sendiri sudah pun selamat. Nabi itu sendiri sudah pun Allah Ta'ala muliakan, maksum. Tetapi kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersusah payah? Susah payah kita. Kerana nak melihat bahawa Islam ini sampai kepada kita di saat ketika ini. Di saat ketika ini tuan-tuan, kita masih lagi diberikan kesempatan peluang oleh Allah Ta'ala. Maka sebab itu benda perkara yang paling kita rasa nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua tuan-tuan. Jadi malam ini kita sambung sedikit yang dah lama lah tuan-tuan. Kita pun lama dah PKP. Lepas PKP pula macam duduk di rumah ya.
Maka tuan-tuan, saya nak sebutkan di antara perkara yang disebutkan oleh para alim ulama yang kita sudah ceritakan, iaitu berkenaan dengan perang Tabuk. Kita sudah menceritakan tentang perang Tabuk. Saya ingat saya yang terakhir, yang last sebelum berhenti, iaitu bagaimanakah, saya ulang sikit tuan-tuan sebelum kita masuk tajuk yang lain, iaitu bagaimanakah 3 orang sahabat tuan-tuan yang dirahmati Allah tak pergi perang, dengan tidak ada sebab yang membolehkan mereka tidak pergi berperang. Maka 3 orang sahabat inilah, mereka ini diiqab, diberikan balasan oleh Allah Ta'ala. Mereka di pulau tuan-tuan, kerana apa? Kerana di antaranya ialah mereka tidak mengikut arahan baginda Nabi SAW. Sedangkan bila Nabi isytihar perang, wajib menyertai perang, melainkan keuzuran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka 3 orang sahabat ni yang saya ringkaskan tuan-tuan. Bayangkan tidak ada siapa pun yang boleh untuk bersama dengan mereka, sembang tak boleh, bagi makan ke apa ke, di pulau tuan-tuan. Dalam keadaan di pulau itulah akhirnya Allah Ta'ala berikan kepada mereka satu berita gembira, wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa zannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi yang luas ini terasa sempit kepada mereka kerana di pulau. Allah Ta'ala sebut surah At-Taubah ayat 118. Dan hati mereka pula menjadi sempit kerana sedih. Ialah tak ada siapa tuan-tuan, hirau, yang bersama dengan mereka. Bayangkan kita pun tuan-tuan duduk di taman ni, bayangkan tak ada siapa mau sembang dengan kita. Dia betul. Orang bagi salam, kita bagi salam ke orang, orang tak jawab. Kira orang ni tak hirau. Kita satu pun orang tak pandang kita, kerana ia ada arahan. Ia adalah iqab, satu balasan daripada Allah Ta'ala. Berat tak? Berat. Tak pergi perang tuan-tuan. Akan tetapi mereka yakin bahawa tidak ada tempat lari daripada kemurkaan Allah, melainkan kembali bertaubat pada Allah. Itu je. Kita buat salah tuan-tuan dengan manusia, mungkin kita kata boleh lepas, mahkamah dunia boleh lepas. Mahkamah dunia boleh lepas tuan-tuan, sama ada kes itu melibatkan kes pembunuhan yang hari ini yang sungguh menyedihkan. Sungguh menyedihkan. Tetapi ayah dia redha. Ayah dia redha, dia maafkan. Akan tetapi tuan-tuan, hukum dunia ni kita seronok, kita terlepas, tapi hukum akhirat wallahu a'lam. Yang tu kena ingat. Sebab itu nak lari kemerdekaan Allah ni boleh lari, tapi sampai bila? Kerana itulah mereka ini kembali bertaubat kepada Allah, kemudian Allah menerima taubat mereka supaya mereka kekal dalam keampunan daripada Allah. Itulah cara jalan yang terbaik tuan-tuan. Kita buat salah dengan manusia, kita minta maaf dengan manusia, tapi dengan Allah kena taubat supaya tidak ulangi balik kesalahan kita tuan-tuan. Tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, saya ambil sikit, kita sambung tuan-tuan dirahmati Allah akan kisah yang seterusnya, iaitu Abdullah bin Ubay, ketua orang munafik yang kita selalu sebut dialah yang dikatakan orang yang di antara membenci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka qala musannif rahimahullah taala, berkatalah pengarang, iaitu pada bulan Zulqa'dah Abdullah bin Ubay ini meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembahyangkan jenazahnya dengan begitu lama. Tidak seperti biasa, Nabi juga mengiringi jenazah sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas di sisi kuburnya. Ini dilakukan untuk mengambil hati anaknya Abdullah ibn Ubay
dan menjaga hati kabilah Khazraj, disebabkan Abdullah ibn Ubay mempunyai kedudukan di sisi mereka. Ini sikap Nabi yang pertama. Bila Abdullah bin Ubay ni kita pun tahu dia lah orang hak duk rancang ni sekian-sekian buat tu buat ni kat Nabi, tapi Nabi pi sembahyang tuan-tuan. Nabi piring, kemudian Nabi ni buat kerana untuk ambil hati anaknya yang kata Abdullah ibn Abdullah. Maka bayangkan tuan-tuan, disebabkan selepas kematian dia, orang-orang munafik meninggalkan kemunafikan mereka apabila melihat tindakan Nabi. Jalah kalau kita tuan-tuan dah dia buat naya kat kita, dia buat fitnah, buat macam-macam, tapi kita pergi ziarah, lain tuan-tuan, dia akan rasa lain. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain meninggalkan kemunafikan mereka. Tetapi tuan-tuan, tetapi Allah Ta'ala beri peringatan. Allah Ta'ala selepas peristiwa ini, Allah melarang Rasulnya daripada menyembahyangkan akan orang-orang yang munafik. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. Dan janganlah kamu wahai Muhammad menyembahyangkan seorang pun yang mati daripada kalangan mereka selama-lamanya, dan janganlah kamu berada di kuburnya selama-lamanya. Maksudnya apa tuan-tuan? Juga untuk memberikan peringatan kepada siapa? Kepada kita orang Islam, supaya jangan menjadi sifat-sifat orang munafik. Kerana sifat orang munafik ni tuan-tuan, dia bahasa mudahnya boleh sembunyi. Maksudnya boleh kita ni orang tak nampak kita, kerana nama pun munafik. Al-Munafiqun. Baca surah Al-Munafiqun, kita akan faham gerak-geri akan sifat orang munafik ni lagu mana. Ayat awal pun, idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Maksudnya dia sebut tu, kami bersaksi sekian Allah Ta'ala ni sekian-sekian, tiada Tuhan melainkan Allah. Tetapi belakangnya, tu sebab itu yang paling ditakuti oleh kita. Kita takut tuan-tuan akan sifat-sifat orang munafik yang lekat dalam kisah yang kita selalu sebut banyak kali dah. Kerana terjadinya kisah ini memberikan peringatan kepada kita bahawasanya munafik akan ada sepanjang zaman. Kan ada. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup takut dan membimbangkan saat ketika ini. Boleh, contohlah kalau kita ni tuan-tuan nak lari daripada, nak ikut perintah Allah, lari pergi Australia ke tuan-tuan, selamatlah. Tapi tak selamat akhirat, tak selamat daripada kemurkaan Allah. Lari pergi Dubai, lari pergi mana lagi, larilah daripada hukum dunia ni, silakan. Tapi sampai bila? Itu maksud dia. Sampai bila kita nak menjadi golongan yang tersebut? Kerana disebut oleh Nabi. Ini hadis ni panjang tuan-tuan, kita sebut. Hadis yang cukup panjang dan cukup baik agar kita semua tuan-tuan terhindar daripada yang kita sebut, iaitulah musibah-musibah yang sentiasa menyebabkan kita lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi majlisin yuhaddithu al-qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu faqala ba'd al-qaum sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadithahu. قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Hadis riwayat Imam Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW bersabda ketika mana sedang berada dalam suatu majlis dan sedang bercakap dengan yang hadir dalam majlis itu, macam kita. Maka tiba-tiba datang seorang Arabi
Arabi ni maksudnya merujuk kepada Arab Badui, dan terus bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, bilakah berlakunya hari kiamat. Maka Nabi SAW pun meneruskan percakapannya. Maka sebahagian yang hadir berkata, beliau Nabi mendengar apa yang ditanyakan, tetapi pertanyaan itu tidak disukainya. Sementara yang lain pula berkata, bahkan beliau tidak mendengar pertanyaan itu, sehingga apabila Nabi SAW selesai daripada percakapannya, beliau bersabda, di manakah orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Nabi tanya, mana dia orang Arab tadi? Lalu orang Arab tadi tu dia menyahut, ya sayalah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, berlakunya hari kiamat apabila satu amanah tanggungjawab telah disediakan, telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Apabila masing-masing tuan-tuan hari ini mensia-siakan amanah seorang suami, mensia-siakan, maksudnya tidak melaksanakan tanggungjawabnya kepada isteri dan anak-anak, maka tunggulah tuan-tuan. Maka tunggulah pemimpin tidak melaksanakan amanah dan tanggungjawab dia, disia-siakan tanggungjawab itu, maka tunggulah akan hadirnya hari kiamat. Maka kita akan saksikan tuan-tuan, banyak orang hari ini lepas tangan. Anak-anak tuan-tuan macam mana PKP ni? Tuan-tuan fikir-fikirlah anak-anak. Buru duk pening kepala dah. Tambah-tambah anak-anak yang baru nak kenal, cerita dia baru nak kenal. Kita bayangkan, daripada 6 tahun tak sekolah, lepas tu menjadi 1 PKP tuan-tuan 2 tahun, lepas tu tahun depan masuk jajah 2. Bayangkan kalau anak-anak tu mak ayah sia-siakan, maksudnya tak sempat, dah lah tak sempat nak pergi DPR, tak sempat nak baca Quran, tak sempat nak sembahyang anak, tak sempat, kalut. Cerita semuanya cerita kalut tuan-tuan. Ataupun ada yang saja ambil tak hirau bab-bab anak-anak, pendidikan anak-anak, sampai nak mengenal huruf hijaiyah pun tak boleh tuan-tuan. Huruf hijaiyah, kalau huruf ABC kita boleh sebut dengan baik, huruf hijaiyah tuan-tuan dalam bahasa Arab, maksudnya huruf-huruf dalam Quran. Alif, yang kata alif tu sampai ya tuan-tuan. Apatah lagi nak dibacanya dengan baris Iqra, tidak disampaikan kerana alasannya ialah tak sempat. PDPR pun tak sempat, kerana kita pun faham ujian dia, tak semua orang mampu. Tetapi takkanlah tak ada satu masa tuan-tuan dengan anak-anak untuk kita ni dengar dia baca, ajak dia baca Fatihah, tengok dia sembahyang sekurang-kurangnya. Bayangkan tuan-tuan, dia nak masuk darjah 3, dia nak masuk darjah 2, dia tak boleh lagi nak sebut huruf hijaiyah yang mudah. Dia tak boleh nak sembahyang dengan sekadar yang mampu bagi dia, yang dia kenal. Bayangkan tuan-tuan, ni berlaku ni pada zaman kita ni berlaku. Tak termasuk lagi ada kehancuran, ada kes kan yang belasah sampai mati. Itu juga di antaranya juga kehancuran di penghujung dunia. Maka Nabi SAW tuan-tuan menyebutkan sedemikian, tunggulah hari kiamat. Lalu Arab Badui itu bertanya pula apa yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu, iaitu Nabi SAW menjawab, apabila urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Apabila bukan ahlinya, tunggulah kedatangan hari kiamat. Maka bayangkan tuan-tuan, ya kita sebut, ayah tu sebut, kata saya tak apa nak pandai ustaz, sikit-sikit bolehlah. Maka tuan-tuan, takkanlah bila kita tak mati, kita biar anak kita tak mati. Takkanlah kita tuan-tuan, bila kita tak boleh nak baca dengan baik, kita nak biar anak kita pun baca dengan tidak baik. Maksudnya apa dia? Carilah sesiapa ahli dia, buatlah sesuatu sekadar kemampuan bagi mereka kenal tentang agama.
Jangan mereka buta agama. Biarlah mereka ni tuan-tuan celik akhirat. Jangan biarkan mereka ni buta akhirat tuan-tuan. Ni risau ni, kita sebut macam ni risau kerana anak-anak, masa depan anak-anak. Tuan-tuan Pak Isa tak ada dah. Dia tak macam dulu dah. Dulu ada Pak Isa, tuan-tuan UPSR, tuan-tuan dia ada Pak Isa. Banyaklah Pak Isa. Lah tuan-tuan, anak-anak kata dia sebut kalau pergi sekolah pun bukan ada Pak Isa. Kerana kita faham tak semua keadaan sama. Ada yang cerdik, ada kurang, ada yang lebih, ada yang kurang. Anak-anak kita ni tak sama tuan-tuan. Tapi sekurang-kurangnya takkanlah mereka tak kenal huruf-huruf dalam Al-Quran. Takkanlah mereka ni tak boleh nak baca surah Al-Fatihah walaupun dengan sekadar mereka boleh membaca tidak seperti mana kita baca. Takkanlah kita tak boleh kenalkan mereka dengan solat, zikir yang senang, mudah diingat. Takkan tak ada masa tuan-tuan. Jadi jangan masa kita ni cukup banyak ni. Masa PKP ni Allahu Akbar, cukup banyak di rumah. Maka Nabi pesan tuan-tuan, tunggulah kedatangan hari kiamat. Kerana pada hari ini banyak urusan yang diserahkan kepada bukan ahlinya, sedangkan orang yang layak untuk menjalankan urusan tersebut tidak diberi peluang yang sewajarnya. Ini bermakna saat kehancuran tidak lama lagi akan terjadi tuan-tuan. Itu baru bab pendidikan. Tak kisah dia cerita lah bab negara. Kalau bukan ahli dia, rosak. Begitu juga dalam bab kita sebut masyarakat. Kalau bukan ahli dia, yang bukan ahli agama, rosak tuan-tuan. Kalau dia bercakap agama lah, rosak. Hari ni berlaku tuan-tuan, berlaku. Amai kata tak apalah kita ni, contohlah hari ni kan, waktu PKP tuan-tuan tak boleh sembahyang Jumaat. Kita terima, maksudnya bila kita tak dipilih untuk sembahyang Jumaat, tak apalah kita sembahyang Zuhur lah tuan-tuan. Selesailah bab tu. Cuma bila dah boleh habis dah PKP, bila dah ni, ada yang tak pergi sembahyang Jumaat. Ada yang tak pergi, masih lagi ada. Ada tuan-tuan. Dia kata tak pergi lah, dia kata takut Covid. Ni. Sedangkan dah boleh dah sembahyang Jumaat ni, ada lagi tak pergi. Bayangkan suasana ni berlaku ni di sekeliling kita tuan-tuan. Allah. Maka takutlah kita akan kehancuran, iaitu dunia yang cukup menyedihkan ini. Beban tuan-tuan. Bumi ni dah tak larat dah. Nak menghadapi ujian tersebut. Maka begitu juga yang kita sebut tadi, Abdullah ibn Ubay ini akhirnya tuan-tuan dia mati dalam keadaan yang kita sebut orang-orang munafik. Yang ni yang cukup. Kita sebut macam mana tuan-tuan? Sebab tu kita sebut mati kita awal ni kita tak tahu macam mana. Awal ni alhamdulillah, hujung kita tak tahu lagu ni. Sebab tu kita doa, amalkan doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'at. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana, ya Allah, yang Engkau yang membolak-balikkan hatiku ini, ya Allah. Sabbit, kalau bahasa kita untuk seorang, sabbit qalbi, tetapkan hatiku, ya Allah. Dalam agamaku ni, ya Allah, matiku sesaat awal dan akhirku, ya Allah, tetap dengan agama. Hak ni kita minta. Sebab awal alhamdulillah baik, di hujung tak tahu lagi, wallahu a'lam. Ada orang awal dia teruk, hujung dia baik, dia bertaubat. Macam kita sebut tadilah, 3 orang sahabat memang berat, dosa besar tuan-tuan, tapi perang. Tapi akhirnya bila diberikan balasan, diiqab, dan Allah terima taubat mereka. Sebab apa? Sebab mereka nak balik pada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala tuan-tuan ampunkan dosa mereka. Begitu juga kita. Kita ni tuan-tuan dosa banyak dah, tapi ada orang buat tak tahu ya. Allah sedih tak tuan-tuan? Sedih ni zaman ni
Sedih orang tidak heran lagi bab sembahyang, orang tak heran lagi bab aurat, orang tak heran lah. Walaupun kita diuji baru-baru ni tuan-tuan, PKP. Mati ramai dah, mati ramai. Tak, kita sebut ni mati meninggal COVID ni ramai tuan-tuan. Sampai orang buat video rakam ayah keluarga isteri tak boleh jumpa, tak boleh salam, tengok bulan saja lalu tuan-tuan. Tapi orang tak ambil iktibar. Maksudnya kita yang masih hidup ni tak ambil iktibar tuan-tuan. Kotlah nak balik taubat pada Allah. Tak, masa PKP ni lagi seronok. Dengan TV dan cerita lah, TV. Bayangkan suasana tu. Jadi depan mata kita pun tak sedap ni. Maka ini yang ditakuti, supaya kita tidak tergolong di kalangan sifat-sifat yang ada pada Abdullah ibn Ubay. Yang ni yang kita doa mudah-mudahan Allah jaga. Kemudian disebutkan bahawasanya yang terakhir Ummu Kalsum meninggal dunia, iaitulah Ummu Kalsum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga merupakan isteri Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Yang kata Ummu Kalsum anak Nabi, yang isteri kepada Sayyidina Uthman tuan-tuan, juga meninggal dunia yang disebutkan pada tahun tersebut. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, barulah nanti kita akan masuk tuan-tuan yang dirahmati Allah tahun ke-10 Hijrah. Tahun ke-10 Hijrah. Karena tahun ke-10 Hijrah ni, inilah tahun yang paling yang kita sebut di penghujungnya. Dia itu kita akan dengar bagaimanakah khutbah wada, khutbah yang mengucapkan selamat tinggal. Dan disitulah perakhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, meninggalkan seluruh umat, seluruh manusia di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Ni bayang. Ni di penghujung dah, di penghujung usia Nabi. Cuma saya ambil sikit tuan-tuan mukadimah daripada sebelum kita nanti kita akan berhenti. Kita mulakan tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Kata para alim ulama, bilanya masuk Rabiul Awal, maka Nabi menghantar Khalid ibn Al-Walid bersama kumpulan tenteranya untuk pergi jumpa Bani Abdul Al-Madan di Najran yang terletak di negeri Yaman. Nabi mengarahkannya supaya menyeru mereka kepada Islam 3 kali. Sekiranya mereka enggan menerimanya, mereka hendaklah diperangi. Apabila sampai, lalu Khalid menghantar orang yang ke seluruh tempat untuk menyeru mereka kepada Islam dan berkata, "Anuklah Islam, masuklah Islam. Kamu akan selamat. Aslim taslam." Itu istilahnya. Aslim taslam. Kamu masuk Islam, selamat. Sama macam perang. Masuk Islam, selamat. Kami tak akan perang, kami tak akan lawan. Maka dengan itu mereka menerima Islam dan memasukinya secara berbondong-bondong. Lalu ketika itulah Khalid tinggal di sana untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran kepada mereka. Tuan-tuan, konsep ni tuan-tuan kena ambil, kaedah ni kena ambil. Bagaimanakah Khalid ibn Al-Walid tuan-tuan yang diamanahkan oleh Nabi SAW ajak mereka ni masuk Islam dan memperkenalkan mereka dengan Quran. Kenal anak-anak. Waktu kita sebut bila anak lahir, memang kita tahu dah anak yang lahir diazankan, diiqamatkan. Anak yang lahir ni fitrah tuan-tuan, suci bersih, diperdengarkan alunan azan nama-nama Allah. Allahu Akbar. Anak ni. Tapi kalau anak tu diperkenalkan dengan hiburan, diperkenalkan dengan perkara yang tidak baik, mengikut adat, rosak anak. Sebab tu kaedah ni adalah Quran, dibuat oleh para sahabat, mengajarkan, kenalkan mereka dengan Islam dan Al-Quran. Lalu beliau menghantar surat menceritakan apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Maka Nabi membalasnya dengan mengarahkan beliau kembali ke Madinah bersama utusan mereka. Lalu Khalid melaksanakan perintah tersebut. Apabila mereka berkumpul di hadapan Rasulullah SAW, baginda bertanya, apakah sebabnya di zaman jahiliyah kamu dapat mengalahkan musuh
Lalu mereka menjawab, kami bersatu, tidak berpecah belah. Kami juga tidak memulakan kezaliman terhadap sesiapa pun. Lalu Nabi SAW berkata, kamu bercakap benar. Maka Nabi melantik Qais ibn Husain sebagai ketua mereka. Ini cerita. Maksudnya tuan-tuan, disebutkan bagaimana keadaan apa yang berlaku kepada mereka ni, yang menyebabkan mereka tidak memulakan kezaliman terhadap sesiapa pun. Di antaranya ialah mereka bersatu dan tidak berpecah belah. Ini kaedah dia mudah. Kita tuan-tuan, kita tak mau lemah, tak mau rasa lemah semangat. Mak, ayah, anak kena satu dalam rumah tu, sama-sama baca Quran, sama-sama semayang. Dah yang di surau-surau lah, yang ni di rumah pun kena ada. Seminggu sekali ke seminggu 2 kali tuan-tuan. Bagi ada orang panggil apa, usrah. Dia panggil usrah keluarga. Usrah keluarga ni mudah ya. Bukan kita suruh anak-anak ni suruh hafal Quran sejuk. Bukan. Kerana tak semua anak-anak kita seperti itu. Supaya bagi mereka, mai kita sembahyang. Okay, kalau anak dah besar, anak tu jadi imam, dia boleh azan, tuan-tuan, dia qamat. Ataupun kita sendiri jadi imam dan ambil masa berapa minit? Maghrib dan Isyak cukup. Maghrib dan Isyak buat apa? Tanya anak-anak macam mana sembahyang, baca Quran macam mana. Bila mai anak-anak dah besar ni, tuan-tuan, tu yang dipanggil usrah keluarga. Ada percubaan supaya tidak berpecah, hati kita tidak jauh daripada agama Allah Ta'ala. Ni keadaan dia. Maka itu yang berlaku kepada sahabat. Mudah-mudahan menjadi tuan-tuan kekuatan kepada kita di saat diuji oleh Allah Ta'ala ni. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Baik. Maka sebab itu saya tutup tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini satu cerita yang cukup baik untuk menjadi pengajaran. Ada seorang sahabat ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia waktu PKP ni, saya dah ajar Quran anak-anak. Buat online, kita buat online lah. Dia buat online. Bila dia buat online tuan-tuan, dia tak ramai, dalam 5-6 orang lagu tu. Mereka ni pula orang kampung. Kawan-kawan. Kemudian dah lama duk buat PDPR ni tuan-tuan, kelas-kelas Quran. Mak dia ke ayah dia, mak dia pun mesej saya. Dia kata, ustaz, saya ni kan, dia kata lama tak dengar ngaji Quran yang macam ni. Maksudnya, yalah tuan-tuan bayangkanlah masjid tak boleh pergi waktu tu. Jadi apa kata kalau ustaz buat pula untuk kami ni, untuk kami, maksudnya dia minta ni untuk keluarga. Untuk keluarga. Dia kata pasal kami ni bukan tak boleh baca, boleh, tapi kami nak bagi elok bacaan kami. Mak dia sebut. Saya pun kata tak apalah, nanti insya-Allah kalau keadaan yang dah okey, dah baik, maksudnya semua dah jalan dengan baik, saya kata insya-Allah saya akan pergi. Maksudnya kita akan tolong. Sebab kita sebut ni baru satu keluarga sebut tuan-tuan. Ada ramai lagi. Dia kata siap dia sebut kami ni oleh kerana ialah mak ayah kerja pagi petang. Mak kerja, ayah pun kerja. Tuan-tuan. Tinggal anak ni pula dia dah besar, memang tinggal. Anak tu harap sungguh dekat anak tu, tinggal anak tu di rumah. Tinggal di rumah dengan telefonnya, kalau telefon lah, kalau dengan laptopnya lah. Dan kami tawakal dia, tuan-tuan. Sebab keadaan. Kalau anak tu dia guna cara baik, alhamdulillah, baiklah. Dan anak guna cara yang kurang baik, maka itu yang ditakuti oleh ibu dan ayah. Itu takut. Sebab tu dia kata memang kami nak Quran ni, kelas Quran ni supaya diadakan untuk keluarga kami, dan insya-Allah mudah-mudahan kami ni boleh baca Quran dengan baik. Betul-betul. Ya, keadaan tu. Tu baru satu keluarga kita sebut yang ada masalah bacaan.
Bayangkan berapa banyak lagi rumah kalau kita keadaan dia mak ayah tak ambil berat tentang Quran hari ini, cukup merisaukan, membimbangkan tuan-tuan. Ni kena mudah-mudahan menjadikan kita semangat tuan-tuan untuk boleh baca Quran dan boleh sampaikan pula pada anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita semua, insya-Allah. Saya rasa cukup takat tu, walaupun sedikit daripada kisah yang kita sebutkan ini, mudah-mudahan menjadikan semangat kita tuan-tuan semula kuliah, baru mula, buah mula orang kata, menjadikan kita semangat insya-Allah untuk terus istiqamah. Jadi insya-Allah saya teruskan tuan-tuan dengan sama kita buat tahdir ringkas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala mana bacaan kita, insya-Allah sampaikan insya-Allah kepada arwah almarhumah Zubaidah binti Muhammad Zaid dan Muhammad Iqbal ibn Abdullah. Ini sebut ni. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa daruhu azwaj wa zurriyyati ashabat tabi'in tabi'in. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina hum أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكر وغفل عنك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخر وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في عبدك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، تقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى غاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هدناه من لا إله إلا الله، وما استغفرناه وما قلناه من يا الله، وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة، هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل فكاك له من النار، ونجاة له من النار، وسترا له من النار، وفداء له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثواب مثل ذلك إلى والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخ من جميع المسلمين من شرق الأرض ومغاربها. اللهم انقلهم من ضيق القبر والوحود إلى جنتك جنة الخلود، إلى الظل الممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين 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 يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, ampunilah dosa isteri anak-anak kami, ya Allah, adik keluarga kami, ya Allah, dan seluruh muslimin muslimat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Engkau makbulkan segala permintaan kami ini, ya Allah, khususnya, ya Allah, kepada almarhumah Zubaidah binti Muhammad Zain, almarhum Muhammad Iqbal ibn Abdullah, mudah-mudahan mereka, ya Allah, dirahmati, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, redakanlah akan segala mana amal kami, ya Allah, terimakanlah segala amal kami, ya Allah, matikanlah kami, ya Allah, dalam husnul khatimah, ya Allah, jangan kau matikan kami, ya Allah, dalam su'ul khatimah. Rabbana taqabbal minna du'aana wa hajatana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu